2Cr3 plus okay, 7H2O. Okay. So kat sini dia akan jadi positif 12, sini akan jadi positif 6. So you kena tambah 6 sahaja kan. Okay, so Cr2O7 2 minus plus 14H plus. Okay, tambah 6 elektron. Hasilkan 2Cr3 plus 7H2O. Okay, so kat sini 6, sini 2. So you kena darabkan 3, right? So you akan dapat 3, 3, 6. So bila you combine, okay, ini cancel, ni cancel, you akan dapat Cr2O7 2 minus plus 14H plus. Okay, tambah dengan 2Cl minus. Jadi 6 lah kan. Okay, sekejap. 6. Okay, sebab sini kat situ. Sebab kat sini 2. 2 dari darab 3 you akan dapat 6 sini. 6Cl minus. Okay, and then you akan dapat 2Cr3 plus 7H2O, and then you akan dapat 3Cl2. Okay, dah balance. Boleh? Boleh. Okay, boleh Okay, tadi tengok kena hati-hati bila you nak jawab. Okay, tengok tutorial 4.2 question number 1. Define limiting the reactant and the percentage yield. Okay, dia minta awak define. Benda ni ada dalam nota. So is limited reactant is the reactant that completely consumed in a reaction and what? And limits the amount of product form. Okay, betul? So yang ni you boleh tengok hafal sikit dalam buku. Okay, and then the question number 2 is percentage yield. Okay, apa maksud percentage yield? Okay, the ratio of the actual yield to the theoretical yield multiplied by 100. Okay, betul lah. Okay, dia punya definition. Okay, the ratio of the actual yield obtained in the theoretical yield and multiply by 100%. Okay, so tengok question number 2. Okay, dia kata a reaction between 17.0 gram of copper to oxide and 50 ml of 2 molar nitric acid produce copper nitrate and water. Okay, so sekarang ni daripada soalan, dekat sini kita tak boleh nak highlight. Awak boleh highlightkan apa bahan yang dia bagi. And then you boleh produce a balance equation. You can write the balance. Cari tak kena. Oh, you dah ada komen. Okay, so you kena buat balance equation. Okay, copper oxide react with nitric acid. Okay, produce copper nitrate and water. So you balance the equation CuO. Okay, kalau ikut yang kawan awak buat ni, and balance ke yang abang buat ni? Okay, yang ni tak balance lagi lah. Okay, yang bawah ni dah balance. NO. Okay. H2O. Okay. Balance. Okay, bila you write the balance equation, baru you boleh jawab soalan dengan betul. Yang penting, you punya equation balance. Okay, question number 2. Okay, determine the limited reaction. Okay, saya nak, okay, lepas ni, bila you jawab soalan tentang limited reaction, you buat table. Okay, step 1. Ikut macam dalam nota. Saya rasa saya dah bagi tahu hari tu kan. Saya nak ikut step yang dalam nota tu kan. Step 4. Supaya you biasakan, you tak buat macam orang kata organize lah dia punya kerja tu. Okay, so first you kira the number of mole. HNO3 dia dah bagi. Okay, kita guna rumus MV. Okay, number of mole equal to MV. Okay, V must be in dm3 ataupun in liter. Okay, you akan dapat 0.1 mol. Okay, kalau CuO, okay, you kira mol CuO, kita ada
mass kita bagikan dengan molar mass. So you akan dapat 0.789. Okay, kat sini kalau saya ada 4. Okay, yang ni yang needed lah. Okay, so and then step yang kedua kita buat ratio. Okay, nisbah dia. Okay, so kita guna anak panah 3 itu perkadaran. Maksud dia anak panah perkadaran. Okay, from the balance equation kita akan dapat 1 mole of CO, okay, berkadaran dengan 2 mole of HNO3. Okay, tapi kalau kita comparekan reaktan dengan reaktan ya. So kalau 0.8794 mole, okay, berapa banyak yang kita guna HNO3? So kita akan buat 0.8794, okay, darab 1 darab 2 bahagi 1. So you akan dapat, okay, value dia adalah 1.7858 sebab saya ambil 4 decimal point. Okay, and then kita compare step ketiga. Step keempat kita compare lah. Compare the acid and required and available. So ini tak boleh ya. Guna ayat yang dalam nota. So the mole of required, okay, required less than mole of given, okay, available. So hence HNO3 is the limited reactant. Okay, ni betul lah. Okay, limited reactant kita adalah HNO3. Okay, and then C, okay, C dia tanya, soalan tanya calculate the mass of excess reactant. So sekarang ni ini adalah limited reactant, yang ni yang hard, yang ni adalah excess. So sekarang ni dia dah bagi mass untuk excess. Okay, mass dia. So bahan yang berlebihan adalah CO. So kita kena tahu, okay, berapa mol berapa mol CO yang bertindak balas daripada limited reactant ni. So kita kena buat perkadaran dululah. Okay, 1 mol, tengok sini, 1 mol CO, okay, react with 2 mol HNO3. So kalau kat sini ke limited reactant dia adalah HNO3 0.1. So berapa mol CO yang digunakan? Okay, bersamaan dengan, okay, 0.1 bahagi 2 darab 1 lah kan. So kita mol CO yang kita gunakan adalah 0.05. Okay, so kita tolakkan number of mol dia. Okay, kita tak boleh direct sebabnya kita kena ambil number of mol needed ni. Okay, barulah kita tolakkan dengan mol. Ni salahnya abang, kena ada unit. You tertinggal unit. Saya dah banyak kali pesan mesti ada unit. Kalau tak ada unit tak dapat markah. Okay, so kita kena tolakkan, okay, 0.8794 tadi, okay, darab tolak dengan 0.05. Ini mol yang berlebihan. So number of mol yang berlebihan ni kita kena kira mass. Kalau kita nak kira mass, kita kena darab dengan molar mass untuk CO ni tadi. So you akan dapat, ni bukan darab, ni tambah. So you akan dapat, sebabnya abang dia guna 3 decimal point, dia tak dapat accurate lah. Okay, you akan dapat 66.02 gram. Okay, siapa yang tak faham? Alia Maisarah tak confident. Kenapa tak confident? Okay, so boleh buat tak yang ni? Boleh buat tak? Boleh. Boleh Dapat sama Okay, so kita pergi soalan D. So dia nak actual yield. Actual yield yang produk dia. Okay, so kat sini, kat soalan okay, dekat soalan dia dah bagi, okay, the copper nitrate obtained from the reaction adalah 8.5. Okay, 8.5. So from the reaction, okay, daripada theoretical value 2 mole of HNO3, sebab apa? Ini adalah limited reactant kita.
kita compare kan, kita nak tahu berapa banyak yield untuk CuNO3 yang terbentuk. So kita kena guna kita kena nisbahkan dia dengan HNO3. Okay, kalau 0.1 mol of HNO3 bersamaan dengan 0.05. Okay, sama juga 0.1 okay, bahagi 2 darab 1. Kita akan dapat 0.05. So ini adalah number of mole untuk CuNO3 yang bertindak balas, and then kita nak cari dia punya mass. Sebabnya kita nak compare mass kan kat sini. So kita darab dengan molar mass untuk CuNO3, you akan dapat mass dia adalah this one lah, 9.385. Ini adalah theoretical. Actual dia dah bagi. So kita nak cari percentage dia. Okay, kita ambil yang actual, kita bahagikan dengan theoretical 9.38, kita akan dapat 19.62. Okay, 19.62. Okay, dapat. Boleh? Boleh? Semua? Senyap je masing-masing. Boleh, Miss. Boleh ya? Okay. So, kita pergi tengok soalan yang ketiga. Tak apa, kita slow. Okay, kita buat satu-satu. Okay, yang penting you faham. Okay, question number 3. Okay, 0.0869 mole of sodium is react with 0.0345 mole of chlorine gas to produce sodium chloride. Okay, so dia dah bagi dah you punya. Ini siapa buat ni? Nombor soalan tak ada ni. Geram tu saya. Okay, dia dah bagi you balance equation. So bila dia bagi equation, dia bagi number of mole. Senang. Okay, you dah boleh compare. So dia terus buat given, define. Okay, so pertama you kena buat ratio lah untuk ni. So dia gunakan Na. So 0.0869 Na, okay, equal to, okay, macam mana you cara nak kira? Tunjukkan supaya nanti you nak buat revision, you faham. Saya tahu you dah faham sekarang ni. Okay, so secara dia 1 bahagi 2 darab 1. That's mean 0.869. Okay, bahagi 2 darab 1, you akan dapat, ini pun, dia punya ni pun tak ada. Tu. Okay, so ini adalah mole yang required and this one adalah mole given. So yang mana? So mole required more than given kan. So limited reactant ni adalah apa? Limited reactant ni apa? Mole of available less than mole of available Miss, ya. Miss, Berapa? kenapa 0.04345? Ya, sepatutnya okey, awak tanya kenapa ni Kenapa ni? Okey, sebab tu saya tunjuk tadi. 2 mol Na, okey, react with 1 mol of Cl2. Okey, so sekarang ni kita compare ni kan, 0.0864. Okey, berapa banyak mol yang sepatutnya dia nak react dengan klorin ni tadi. So, cara dia, okey, 2 nisbah 1. So, kita nak dapatkan dia punya mol, kita kena buat 1/2 darab 1. Okey, so maksud dia, 1 ni adalah 0.0869 bahagi 2 darab 1. You akan dapat kat sini 0.4345. Okey, dia punya pengiraan ni dah betul tapi dia punya cara jawab ni salah. Kalau saya jawab periksa macam ni memang saya bagi salah. So, mol yang needed adalah 0.0345. Okey, mol yang diberi adalah 0.0345. So, mana lagi besar? Mol provided lebih kecil daripada needed. Maksudnya mol yang ada, okey, lebih kecil daripada mol yang kita perlukan. Bermakna
Cl2 ni adalah limited reactant. That's why saya suruh awak buat dalam table. Okay, lepas ni saya akan bagi lagi dah soalan ni, limited reactant ni, saya tak puas hati awak jawab macam ni. Okay, saya nak you jawab macam saya ajar. Okay, so the limited reactant is mole of available, okay, less than mole of required. Okay, so the Cl2 is limited reactant. Okay, so seterusnya B, calculate the mass of NaCl produced in the reaction. So kita nak cari NaCl, so kita mesti compare dengan mole of Cl2 sebab Cl2 ni adalah limited reactant. So dekat sini kita kena buat ratio dia dulu. Okay, 1 mole of Cl2, okay, berkadaran dengan, dia ada 3 2 mole NaCl. Okay, sekarang ni mole of Cl2 yang ada adalah 0.0345. Okay, so berapa banyak Cl yang terhasil? So kita kena darabkan dengan 2 lah. Cara dia, okay, you nak kira 2 times, okay, 0.345 over 1. Okay, persamaan ni samalah. Okay, you akan dapat 0.69. Okay, 0.069. So dia tanya mass. Okay, you dah dapat mole, you nak cari mass, you kena darab dengan molar mass. Yang ni betul. Kena buat dia punya rumus asas dia. So 0.069 times, okay, mass untuk NaCl, okay, so you akan dapat 4.036 ataupun 7. Okay, faham? Macam mana dapat ni? Faham? Okay, faham. Okay, so C, cuba tengok C. Okay, percentage yield. Okay, dalam soalan dia kata, if 3.7500 gram of sodium chloride is produced after this experiment, what is the percentage yield? So, dia nak tanya percentage yield. So, you dah dapat mass ni tadi kan? Mass of NaCl yang dihasilkan kan? So, dia dah bagi actual theoretical. Okay, so the actual yield is 3.705 bahagikan dengan 4.037 times 100. You akan dapat percentage dia adalah 92.89. Okay.